Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Tapi hari ini Abang nak sampaikan 3 lagi cerita pengalaman daripada ramai orang hantarkan kepada Abang. Moga-moga menjadi iktibar dan hiburan. Cumanya sebelum Abang lanjut kepada cerita, Abang nak buat iklan. Ada salah seorang daripada ahli keluarga besar JSPL minta Abang iklankan dia punya homestay. Nama homestay ni adalah Amara Homestay yang terletak dekat Sepang. Jadi kalau siapa-siapa yang berkenan untuk tidur dekat Sepang ataupun ada urusan dekat KLIA, bolehlah ambil homestay ni. Harganya pun berbaloi, berpatutan. Dia punya bilik pun cantik, dia punya ruang rumah pun cantik. Selalunya orang yang ambil homestay ni katanya adalah orang yang ada urusan hantar orang haji ataupun hantar orang umrah. Jadi senanglah daripada homestay ni dengan KLIA tidaklah begitu jauh sangat. Jadi siapa-siapa yang berkenan untuk dapatkan homestay dekat Amara Homestay di kawasan Sepang ni, bolehlah tekan link yang Abang sediakan dekat bawah video ini. Ada link WhatsApp, ada nombor WhatsApp dan ada juga dia punya penerangan tentang tu. Abang ada letak juga kan gambar-gambar yang sebelum ni. Moga-moga adalah customernya yang nak dapatkan homestay ni. Jadi tanpa membuang masa lagi, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita kali ini dihantarkan oleh Suri, berlaku pada tahun 2016 dekat Shah Alam. Pada tahun 2016, Suri dapat sambung belajar dekat Shah Alam di universiti yang terletaknya dekat Shah Alam. Ramai juga yang akan teka mungkin ia adalah UiTM. Jawapannya bukan UiTM, universiti lain. Cumanya pada waktu tu pihak universiti tak dapat menyediakan asrama yang secukupnya untuk para pelajar. Pada tahun tu orang yang mendaftar dekat universiti tu boleh katakan cukup banyak. Tapi yang bagus ni adalah dekat Shah Alam tu ada kakak Suri. Kakak Suri sewa bilik dekat situ. Jadi senanglah, dengan kata lain Suri bolehlah menompang sama-sama dengan kakak dia. Nak jadikan cerita juga, kakaknya pada waktu tu dah bersedia untuk berumah tangga. Jadi kakak dia dalam bila-bila masa selepas berkahwin akan keluar daripada rumah sewa tu. Sebenarnya bukan daripada rumah sewa, tapi lebih kepada bilik sewa. Bilik sewa, rumah sewa yang dimaksudkan cerita kali ini adalah rumah sewa, rumah jenis townhouse, iaitu rumah 2 tingkat, atas lain, bawah lain. Nak jadi cerita, pada satu malam tu Suri tinggal dekat bilik tu dengan kakak dia. Waktu dah dekat-dekat nak tidur, kakak dia tanya, "Suri seram tak duduk dekat bilik ni?" Tapi Suri bagi tahu dia tak rasa apa-apa. Dia rasa macam okey je. Tanya dengan kakak dia, "Ada benda-benda pelik ke dekat dalam bilik ni?" Kakak dia kata, "Dok, tak ada benda yang pelik pun. Semuanya elok aja kat bilik ni. Asalkan kau jangan tinggal semayang, jangan buat benda yang pelik-pelik, insya-Allah engkau akan sentiasa dilindungi." Bila dengar macam tu, Suri rasa lega lah juga. Dan selepas beberapa bulan dia duduk bersama dengan kakak dia, akhirnya kakak dia pun mendirikan rumah tangga. Kakak dia keluar daripada bilik tu, tinggallah Suri seorang dekat bilik tu. Tapi Suri agak tak selesa tinggal dekat rumah tu kerana walaupun rumah tu ada beberapa bilik, tapi dia tak pernah jumpa dengan ahli-ahli rumah yang lain. Kebanyakannya adalah bukan lagi pelajar tapi pekerja-pekerja. Selalunya Suri dah duduk dekat bilik tu tengah malam, barulah ahli-ahli rumah yang lain balik dan mereka tak pernah terserempak. Pada satu malam tu, waktu Suri tengah tidur, tiba-tiba selang 2-3 hari selepas kakak dia keluar daripada bilik tu, dia dengar macam ada bunyi guli. Pada waktu tu lebih kurang pukul 1 pagi lah macam tu. Dia dengar bunyi guli bergerak dekat dalam rumah dia. Dia terus teringat ceramah-ceramah orang beritahu kalau bunyi guli tu tandanya rumah tu ada disinggahi dengan makhluk alam sebelah. Untuk tak mengelakkan dia rasa begitu takut sangat, dia pun bagi selawatlah Nabi. Ingat apa yang kakak dia pesan, selawat Nabi, sentiasa ingat Allah Ta'ala dan berdoa. Selang beberapa ketika bunyi guli tu hilang dan dia boleh tidur macam biasa. Okeylah.
Jadi malam esoknya dia dah mula rasa takut untuk tidur dekat bilik tu. Dia rasa macam ada sesuatu yang memerhatikan dia, tapi dia tak nampak apa sebenarnya yang memerhatikan dia. Jadi pada malam yang kedua ni dia tidur agak awal sikit berbanding malam yang pertama. Lebih kurang pukul 11 malam dia dah masuk tidur. Dalam kebiasaan Suri, dia tak pernah tidur dalam keadaan yang gelap. Mesti ada lampu yang menyala. Kalau dia terlalu takut, dia akan menyalakan satu bilik biar terang. Tapi kalau dia rasa terlalu mengganggu, dia akan menggunakan lampu tidur menggantikan lampu yang lebih terang tu untuk dia memudahkan dia untuk tidur. Jadi pada malam tu, Suri rasa macam tak sedap hati, dia nyalakan lampu tidur sewaktu sebelum dia tidur. Tengah-tengah dia tidur tu, tiba-tiba dia dengar lebih kurang pukul 1 pagi macam tu, ada orang ketuk dekat pintu, dekat bilik dia. Mula-mula ketuknya manja-manja, dia kata. Tak adalah kuat sangat, tuk-tuk macam tu. Jadi dia pun bangun daripada katil dan dia tengok dekat kawasan pintu. Dia perhatikan dekat bawah pintu. Kalaulah ketukan tu datang daripada manusia, mesti bawah pintu tu ada bayang-bayang manusia. Tapi apa yang dia tengok dekat bawah pintu tu, langsung tak ada bayang-bayang orang. Dengan kata lain, benda yang ketuk tu mungkin bukan datang daripada alam kita, daripada alam sebelah. Jadi, Suri ambil keputusan, dia sambung tidur, tarik selimut. Waktu dia dah tengah melayan-melayan mata, tiba-tiba dia dengar sekali lagi bunyi ketukan. Tapi kali ini ketukannya lebih banyak daripada ketukan yang pertama. Kalau ketukan yang pertama tu lebih kurang 3 kali, tapi kali ini ketukan yang kedua tu lebih kurang 5 kali. Dan dia punya ketukan agak kasar berbanding ketukan yang pertama, agak kuat. Jadi Suri terbangun dalam keadaan yang ketakutan sebab dia yakin yang ketuk tu bukan daripada alam dia. Jadi dia ambil telefon, dia WhatsApp tunang dia. Waktu tu dia kata tunang, sekarang mungkin dah kahwin dia kata. Jadi dia WhatsApp tunang dia. Dia beritahu dekat tunang dia ada sesuatu yang ketuk bilik dia. Dia tak tahu nak buat macam mana. Jadi tunang dia bagi cadangan. Apa kata awak keluar daripada bilik dan tengok apa yang ada dekat depan pintu. Itu cadangan yang tak berapa nak baik bagi abang. Sebabnya kalau dia buka pintu, tiba-tiba terjongol dekat depan pintu benda yang tak sepatutnya, tak ke huru-hara. Kalau abang pun abang pingsan. Jadi dia kata dia tak nak buat apa yang dicadangkan oleh Pak Awa dia, tunang dia pada waktu tu. Dan dia kata, tolonglah awak. Kalau awak sayang saya, tolonglah datang sini. Saya dah ketakutan. Tapi jarak kedudukan rumah Suri dengan rumah tunang dia agak jauh. Tunang dia bagi cadangan yang kedua. Apa kata awak telefon kawan awak. Dia kan duduk rumah atas daripada rumah awak. Rumah dia kan townhouse kan. Jadi suruh dia turun ke bawah. Takut nanti kalau saya datang dalam keadaan saya ni masih bujang, datang ke rumah anak dara tak berapa sedap sangat. Tapi kalau kawan awak ada pada waktu tu, jadi tidaklah menimbulkan fitnah. Jadi teruslah si Suri ni telefon kawan dia Amira dekat tingkat atas. Dia cerita dekat Mira, tolonglah Mira, dia kata bila aku macam ada orang ketuk dah 2 kali. Mula-mula manja-manja, lepas tu ganas gila dia ketuk. Amira kata walaupun pukul 1 pagi Amira kata tak apalah, aku akan turun kejap lagi, bagi masa aku nak bersiap. Jadi Suri pun matikan telefon. Pada waktu ni dia dah duduk, dia tak baring. Waktu dia tunggu kawan dia dan juga tunang dia sampai, tiba-tiba kali ketiga Suri menerima ketukan yang lebih dahsyat daripada 2 ketukan yang sebelumnya. Dia punya pintu hampir-hampir macam nak roboh, macam nak tembuslah dia punya pintu tu. Dia punya ketukan tu bukan ketukan lagi, tapi lebih kepada bergendang depan pintu. Dia punya takut pada waktu tu sampai dia kata seluruh badan dia menggigil dan berpeluh. Dia tak tahu nak buat apa. Ikhtiar dia untuk beritahu pada tunang dia dan juga kawan dia dah juga dia laksanakan. Hanya tunggu kawan dia dan juga tunang dia sampai. Sepanjang dia tunggu tu, pintu bilik dia digendang dengan begitu kuat sekali sampaikan dia rasa cukuplah, dia tak nak tidur dekat bilik tu lagi kalau kali ini dia selamat keluar daripada bilik tu. Tiba-tiba dalam keadaan pintu yang betul-betul kuat kena gendang, telefon dia berbunyi. Rupanya tunang dia telefon. Dia cepat-cepat angkat telefon tu dan dia dah menangis pada waktu tu. Dia minta tunang dia tolong selamatkan dia. Tunang dia cakap, jangan risau Suri, saya dah ada dekat depan pintu. Tapi pintu rumah lah, dia kata, bukan pintu bilik. Saya dekat depan rumah awak ni. Amira pun ada dekat sini. Tolong buka pintu.
kami nak masuk, nak tengok apa yang berlaku. Bayangkanlah, kata Suri pada waktu tu, dia perlu keluar daripada bilik untuk buka pintu depan. Sedangkan bunyi ketukan tu masih lagi belum berhenti, masih lagi mengganggu dia. Dengan kekuatan yang ada, dia kata dia perlu bertindak dan dia cuba buka pintu bilik dia. Sebelum dia buka pintu bilik dia, dia kata dia baca selawat Nabi seberapa banyak yang boleh, dan sewaktu dia buka pintu bilik, dia jerit Allahu Akbar. Apa yang dia nampak? Tidak ada apa-apa. Cumanya sewaktu pintu tu terbuka, ada satu angin yang sangat kuat merempuh badan Suri sampaikan Suri terjelepuk ke belakang, jatuh. Dia tak nampak pun apa-apa, cuma yang dia rasa angin yang datang tu betul-betul macam manusia yang melintas. Walaupun dia tak nampak, dia terjatuh, kaki dia lembik, dia merangkak pergi dekat pintu depan dalam keadaan meraung-raung menangis. Sampai dekat pintu depan, dia cuba gagahkan untuk terus berdiri. Tiba-tiba baru dia perasan dekat rumah tu ada 3 jenis mangga, dan dia terpaksa buka satu-satu. Untuk buka setiap mangga tu, dia perlukan kekuatan, cuma dia pada waktu tu betul-betul tak ada tenaga. Sampaikan setiap kali dia buka pintu, dia punya kunci akan terjatuh, dan setiap kali bunyi kunci terjatuh, dia sedar dekat belakang dia ada sesuatu yang memerhatikan dia. Pintu mangga pertama dapat dibuka, mangga kedua dapat dibuka, tapi mangga ketiga dimangga daripada luar. Jadi dia buka pintu yang ada, pintu papan yang ada, dia beritahu dekat tunang dia. Dia nampak tunang dia dengan kawan dia ada dekat pintu dia, dia beritahu, ini kunci, tolong buka mangga ketiga ni. Jadi tunang dia pun terus capai kunci daripada Suri dan buka mangga ketiga. Pada waktu tu Amira pun cuba jengah-jengah dekat dalam rumah, nak melihat dekat belakang Suri, nak tengok apa yang ada dekat belakang Suri. Walaupun dia jengah banyak kali pun tak nampak apa-apa, hanya nampak ruang kosong dekat dalam rumah. Suri kata pada waktu tu benda tu masih ada lagi kat belakang dia. Selang beberapa minit, mangga ketiga berjaya dibuka. Pada waktu tu niat Suri macam dia nak peluk je tunang dia, tapi dia masih lagi waras, belum halal, dia kata. Jadi dia peluk si Amira tu. Oh, dalam keadaan yang ketakutan, yang nangis-nangis. Jadi malam tu dia tutup rumah. Dalam rumah tu rupanya kakak-kakak yang duduk sebilik dengan dia semua tak ada. Yang bilik-bilik lain semua tak ada orang. Memang Suri seorang aja dekat dalam rumah tu. Memang semua orang tak ada. Entah ke manalah perginya. Jadi malam tu Suri tidur rumah Amira. Esok paginya Suri telefon kakak dia. Kakak dia pun datang dalam keadaan yang tergopoh-gopoh dengan suami dia. Tanyalah dengan Suri apa sebenarnya yang berlaku. Suri ceritakan malam tu dia kena ganggu. Semalam sebelum tu kena ganggu. Malam sebelum tu pula ada bunyi guli tercempak-tercempak macam tu. Lepas tu kakak dia gelak. Aku lupa nak beritahu kau, dek. Dia kata sebenarnya sepanjang akak duduk dekat dalam bilik ni, banyak gangguan akak dapat. Bukan setakat ketukan pintu, guli. Kadang-kadang dia jengah dekat tingkap dia. Akak buat tak tahu je lah. Waktu tu Suri rasa macam nak cekik je akak dia. Kenapa tak beritahu awal-awal? Akak kena beritahu kau supaya jangan tinggal semayang, banyakkan selawat Nabi. Akak ingat kau berani. Rupanya kau tak berapa berani sangat. Pindah terus daripada bilik tu. Sejak daripada tu Suri dah tak duduk bilik tu. Cukuplah dia kena kacau dekat situ. Dia kata pengalaman tu cukup-cukup menakutkan dia. Cerita kedua ni disampaikan oleh Aja, berlaku pada tahun 2010 dekat kawasan kepala batas Pulau Pinang. Ceritanya menarik. Pada waktu tu 2010, Aja baru saja melahirkan anak yang kedua. Waktu tu juga suami dia berjaya belikan rumah untuk mereka sekeluarga tinggal. Rumah tu pula rumah baru. Memang rumah satu tingkat, teres satu tingkat. Walaupun teres satu tingkat dia kata dia okey, tak ada masalah sebab dia memang seronok sangat nak tinggal dekat rumah baru bersama suami dengan anak dia. Dia pula pada waktu tu sebenarnya bekerja, tapi disebabkan anak dah 2 orang, dia dengan suami dia berpakat-pakat supaya suami dia bekerja seorang dan dia berhenti kerja, jadi suruh rumah sepenuh masa dan mendidik anak-anak. Dia kata sepanjang dia duduk rumah tu, dia tak pernah mengalami peristiwa pelik. Tapi peristiwa yang satu ni, yang nak diceritakan ni, betul-betul memberi pengajaran kepada dia tentang keberadaan makhluk alam sebelah yang ada di kawasan rumah kita. Ceritanya bermula bila dia pindah rumah tu. Awal-awal okey, tapi selang 2-3 bulan, dia punya sinki selalu sangat tersumbat.
Walaupun dia dah beli penapis untuk mengelakkan daripada sisa-sisa makanan masuk dekat dalam sinki, dalam saluran air, tapi tetap juga akan berlaku penyumbatan-penyumbatan yang tidak diinginkan. Sikit-sikit tersumbat, sikit-sikit terpaksa panggil plumber, sikit-sikit dia terpaksa jolok-jolok lah guna kayu kecil, guna lidi untuk biarkan aliran air lancar masuk ke dalam kawasan sinki itu, dalam sinki itu. Tapi tetap juga tersumbat. Gunakan chemical yang diberi bahan kimia yang dibeli dekat DIY, tuang dekat dalam tu, bertahan sehari, esoknya tersumbat lagi. Ya Allah ya Tuhanku, dia beritahu dekat suami dia kata, biarlah kalau tersumbat pun tak payahlah masak, kita beli je dekat luar. Wah, bagus ni suami. Tapi dia kata tak bolehlah macam tu, kalau beli kat luar selalu nanti kan ekonomi tak berapa nak elok sangat lah. Bukanlah apa, dia kata kita kalau boleh dia masak dekat rumah, makanan yang bagus untuk diberikan anak-anak, fresh lagi kan, masak sendiri. Dia kata itulah alasannya. Tapi bila dah banyak kali tersumbat, dia sakit hati. Dalam keadaan yang dah gelabah asyik tersumbat ni, dia pun bertanyalah dengan jiran-jiran macam mana nak buat. Dia kata asyik tersumbat aja dia punya sinki tu. Adalah kakak tu beritahu, akak senang je dik, chemical tak jalan, apa tak jalan, akak tuang air panas campur garam, biar menggelegak lemak dekat dalam kawasan sinki tu, saluran air tu, biar semuanya berjalan dengan lancar. Bila dengar macam tu, bagus juga idea kakak ni. Esok lah petang tu, tak lengah-lengah, dia pun terus masak air. Selepas masak air tengah bergerak, dia tabur garam dekat dalam tu, biar dia punya kesannya lebih mendalam lagi, lebih berkesan. Jadi lepas habis tu air tu dimasak dan dituang garam, dia pun angkat air tu, dia tuang dekat dalam sinki. Sewaktu dia tuang ke dalam sinki tu, tiba-tiba dekat dalam kawasan sinki tu keluar asap hitam dan juga bau yang hamis. Dia ingatkan pada waktu tu itu adalah bau lemak-lemak yang tersumbat. Jadi dia kata, bagus, senang cerita lepas ni. Jadi setiap kali tersumbat, dia tuang air panas, campur dengan garam. Dia dah tak pakai dah chemical-chemical. Cukup 5 kali dia buat benda yang sama. Pada malam yang kelima, dia tiba-tiba dapat mimpi. Dalam mimpi tu, dia tengah tidur dengan suami dia, sebelah menyebelah lah kan, dalam bilik. Entahlah, dia kata tiba-tiba dia dengar suara orang menangis. Suara tu adalah suara perempuan. Dalam tidur tu, dalam mimpi. Dia dalam keadaan tu, dia memang sedar, dia kata memang ada suara perempuan menangis dan dia bangun. Tiba-tiba dia perasan dekat hujung kaki dia ada seorang, nak cakap ni, ini buku apa? 1,5. Ada gula-gula yang tertunduk berdiri dekat hujung katil dia. Betul-betul hujung kaki dia. Pada waktu tu dia kata dia punya berpeluh ketakutan. Walaupun hanya dalam mimpi, keadaan dia memang cukup jelas. Dan sewaktu dia memerhatikan benda tu, gula-gula tu yang tengah menunduk-nunduk menangis, tiba-tiba gula-gula tu pandang ke arah dia. Lagi dia terkejut sebab gula-gula tu adalah dia. Apakah petanda ni? Dan selepas beberapa ketika dia terbangun daripada tidur dan dia rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Dia cerita dekat suami dia. Suami dia punya jawapan, awak terlalu banyak tengok Astro. Maksudnya bukan ni, awak terlalu banyak berangan kot yang. Dia kata, ni tidur tak cuci kaki lah ni. Patutnya awak cuci kaki, ambil semayang. Jadi tak adalah mimpi yang bukan-bukan. Mula-mula dia anggap apa yang suami dia pesan tu betul lah kan. Tapi malam kedua dia mimpi lagi. Tapi kali ni mimpi dia lebih ekstrim daripada mimpi yang pertama. Bukan setakat dia mimpi dia sendiri menjadi gula-gula, tapi depan rumah dia dalam mimpi tu ada liang lahat. Yang mana gula-gula yang menyerupai dia tu abang nak cakap pun takut, bergerak mengelilingi liang lahat, berlubang kubur tu. Waktu tu dia kata dia betul-betul takut. Dia sedar daripada tidur lebih kurang pukul 3 pagi. Lain macam, dia kata ini bukan mimpi sebarang mimpi. Esok pagi dia cerita kat suami dia. Suami dia pun rasa macam ada yang tak kena. Suami dia pun cerita dalam beberapa hari ni dia nampak kelibat-kelibat dekat dalam rumah. Jadi mereka berdua pun berpakat-pakat lah nak cari seorang ustaz. Mana-mana ustaz yang boleh buat ruqyah ke apa-apa yang tahu tentang alam sebelah ni. Jadi ustaz tu pun dipanggil untuk datang ke rumah tu. Lepas tu ustaz tu pun buat sembahyang hajat. Selepas ustaz tu buat sembahyang hajat, ustaz tu bercakap, berinteraksi dengan angin.
Ustaz tu cakap sebenarnya dia bukan berinteraksi dengan angin, tapi dia bercakap dengan makhluk yang ada dekat kawasan rumah tu. Selepas beberapa ketika ustaz tu bercakap dengan angin, lepas tu ustaz tu buat kesimpulan. Ustaz tu cakap macam ni, mengikut apa yang saya bualkan dengan makhluk alam sebelah, dia kata dia tak nampak, ustaz tu tak nampak, dia kata saya tak nampak, tapi saya boleh bercakap dengan mereka. Dia mengatakan, awak gunakan air panas, hancurkan susur galur keturunan cucu cicit dia. Apa sebenarnya yang berlaku? Jadi, si Suri ni pun ceritalah kan, dia punya singki tersumbat. Jadi setiap kali singki dia tersumbat, mengikut petua daripada kakak-kakak jiran, beritahu cara untuk menghilangkan tersumbat singki itu dengan air panas. Jadi setiap kali singki tersumbat, dia tuang air panas. Benda tu dilakukan lebih daripada 5 kali. Jadi ustaz tu cakap sebenarnya ada makhluk yang tinggal dekat kawasan saluran air dekat singki tu. Mereka semua tinggal bukan seekor, tapi dalam keadaan satu keluarga yang besar, tinggal dekat kawasan laluan air. Wah, tak ada rumah lain ke nak tinggal. Tinggal dekat situ. Abang pula tergelak. Bukan tergelak apa. Tapi pelik ya cara mereka tinggal tu, perumahan mereka tu agak pelik. Jadi setiap kali si Suri tuang air panas, habis anak cucu dia semua terbakar. Melecur, terbakar dan mati. Kalaulah Suri gunakan chemical, bahan kimia, benda tu tak akan mencederakan anak-anak dia. Tapi air panas tu berjaya mencederakan anak-anak dia. Dan Suri minta maaf, minta ustaz tu beritahu, minta maaf, dia tak akan buat lagi, dia tak akan tuang air panas, dan dia tak akan letak garam ke apa ke yang berkaitan dengan air panas dituang ke dalam singki. Sejak daripada tu tak pernah lagi terjadi singki tersumbat. Dia kata aliran singki lancar. Setiap kali dia kata rasa macam nak tersumbat, dia beritahu, tolong saya nak buang makanan, jadi saya harap janganlah duduk dekat kawasan singki ni, biar airnya laju melancar, dia kata. Ada beritahu dekat singki. Jadi pula sejak daripada tu singki tak pernah tersumbat. Walaupun bunyi ni macam pelik cerita ni, tapi abang yakin ada kebenarannya. Cerita ni disampaikan oleh Muaz, berlaku pada tahun 2022. Jadi dia kata Muaz pada waktu tu dia dapat mengajar dekat satu IPTS yang terletak dekat Ipoh. Cumanya dia punya rumah bukan dekat Ipoh, rumah dia dekat Tapah. Setiap hari dia akan berulang-alik di antara di antara Ipoh dengan Tapah. Jaraknya lebih kurang 55 km, termasuk dengan traffic light dan segala macam laluan. Dan untuk sampai daripada Tapah ke Ipoh ataupun Ipoh ke Tapah lebih kurang 1 jam. Panjang juga perjalanan, dia kata. Pada awalnya dia nak juga cari rumah sewa dekat kawasan Ipoh, tapi anak-anak dah membesar, anak-anak sekolah, dah sekolah dia selesa pula dekat Tapah. Jadi dia tak ambil peluang, tak nak lah. Dia ambil keputusan tak nak untuk menyewa dekat Ipoh. Tak kisah, dia kata dia rela untuk balik Ipoh Tapah walaupun 1 jam. Jadi disebabkan keadaan jarak di antara Tapah dengan Ipoh tu terlalu jauh, selalunya dia akan habiskan betul-betul kerja sebelum dia betul-betul boleh balik. Dan selalunya dia akan balik daripada kolej dia lebih kurang pukul 7 ataupun pukul 8 malam. Kadang-kadang lepaskan waktu maghrib, baru dia balik, bagi kerja betul-betul habis. Nak jadi cerita pada hari itu, dia nak buat kelas tambahan. Kelas tambahan bermula daripada pukul 8 malam, kelas tambahan pula, kelas gantian. Bermula daripada pukul 8 malam, menjejak pukul 10 malam. Duk nik, habis belajar, pelajar pun semua dah datang, dan habis belajar, pelajar pun balik lah kan. Tengah kemas-kemas beg tu nak balik tu, lebih kurang 10 malam, tiba-tiba ada student dia datang, student lelaki. Datang dekat Muaz lah. Cik, dia kata, saya nak minta tolong cik. Dia kata, Muaz kata, kenapa minta tolong apa? Kereta tak boleh hidup ke? Ataupun awak nak saya belanja burger? Tak cik, dia kata, sebenarnya ada budak pelajar perempuan kerasukan, dia kata. Saya nak tolong. Ini berita ni daripada pelajar-pelajar perempuan. Tapi saya nak tolong. Saya risau, saya seorang je lelaki. Jadi saya beritahu kawan-kawan saya yang lelaki lain. Semua pun masing-masing takut. Jadi Muaz tanya, kat mana budak tu yang kerasukan tu? Dekat asrama perempuan, dekat tingkat 3. Jadi Muaz pun fikir, dia tak naklah naik ke tingkat 3, ke asrama perempuan, tergocoh-gocoh macam tu aja.
Jadi dia kontak dengan semua orang yang bertanggungjawab, termasuk warden perempuan, staf perempuan, lepas tu ada pihak pengurusan kolej dengan juga ustaz yang boleh buat ruqyah-ruqyah ni. Selepas semua orang sampai, barulah mereka semua bertolak naik ke asrama perempuan yang terletak kat tingkat 3. Tapi bila Muaz sampai dekat tingkat 3, dia punya terkejut sebab budak perempuan tu kerasukan bukan sebarangan. Budak perempuan tu dia ambil pisau, dia letakkan dekat leher dia ni, dia nak kelar leher dia seolah-olahnya. Dia punya ayat macam ni, kalau kau tak bagi aku tinggal dekat dalam badan budak perempuan ni, aku akan kelar dia, biar dia masuk kat dalam alam aku, biar kami abadi selamanya. Waktu tu macam tu lah kan. Baiklah pada waktu tu orang yang datang, maksudnya ada orang yang pandai meruqyah hadir sama pada waktu tu. Jadi selepas orang yang meruqyah tu, ahli perubatan tu kan, berborak dengan makhluk tu, tanyalah makhluk tu, psycho makhluk tu sikit, engkau ni datang daripada mana, kenapa kau suka dengan budak perempuan ni sampai nak berbunuh-bunuh. Jadi benda tu beritahu, sebenarnya petang tadi aku nampak budak perempuan ni duduk dekat buaian, jadi aku kesian tengok dia sorang-sorang, jadi aku tawarkan diri untuk jadi teman dia. Walaupun dia tak cakap ya, tapi aku yakin dengan air mukanya yang dia mengatakan dia redha dengan kehadiran aku. Jadi ustaz tu cakap, tak boleh macam tu, kita tak boleh paksa-paksa, sebab alam awak dengan alam saya lain. Dia tak dulik dia, benda tu tetap juga acukan pisau dekat leher, nak juga tinggal dekat dalam badan budak perempuan tu. Tapi ustaz ni memang biasa dengan ayat-ayat, dengan cara untuk meruqyah, memutuskan hubungan biar benda tu keluar daripada badan budak perempuan tu. Selepas beberapa ketika proses tu dibuat, akhirnya benda tu keluar daripada badan budak perempuan tu. Sebabnya ini bukan saka, senang sikit nak keluarkan jenis bahan orang-orang benda-benda liar. Tapi kalau benda-benda saka bukan sesenang itu. Jadi selepas budak tu dikeluarkan, hantu tu dikeluarkan daripada badan budak perempuan tu, ustaz ni tanyalah, macam mana boleh terjadi macam ni? Dia kata memang betul petang tadi dia duduk dekat buaian, dan tiba-tiba lebih kurang lepas maghrib, dia rasa macam tak sedap hati, dia duduk kat tepi tingkap dekat dalam bilik dia. Entahlah, tiba-tiba dia rasa macam ada satu angin yang menerpa dekat muka dia, terus dia pengsan. Dia tak ingat apa-apa. Jadi mujurlah ustaz ni cakap, sebaik cepat, takut kalau terlambat dicederakan budak perempuan ni, lagi bahaya. Jadi Muaz pun menyaksikan peristiwa tu dengan mengambil pengajaran. Macam ni rupanya ruqyah. Kita kena psycho benda tu, kita kena pandai baca beberapa ayat Quran. Jadi Muaz kata next time kalau berlaku apa-apa, dia boleh kot bagi bantuan segera, dia kata, sebelum ahli ruqyah ataupun ustaz-ustaz yang tahu tentang ruqyah dia datang. Okey. Jadi bila besoknya dia baliklah, malam tu lebih kurang pukul 2 pagi baru habis proses tu, dan dia pun balik ke rumah. Bini dia tanyalah kenapa. Lepas tu dia berceritalah dengan bini dia, dengan mak dia apa yang berlaku dekat kolej tu. Mak dia pesan, lain kali kalau apa-apa jangan fikir-fikir, jangan pernah-pernah terfikir untuk bantu, sebab kita ni bukan orang yang biasa tentang ruqyah. Dia ada orang-orangnya yang boleh meruqyah, dia punya bacaannya betul, dia punya semangatnya jitu. Kalau kita yang biasa-biasa ni, jangan sekali-sekali memandai-mandai. Sebenarnya kata Muaz, walaupun dia bersetuju dengan mak dia, tapi pada masa yang sama dia juga teringin kalaulah ada next time ada orang yang kerasukan, dia juga nak bagi bantuan. Dia kata apa salahnya kalau bagi bantuan. Dengan kata lain, dia macam endah dengan tak endah je pesanan mak dia. Besok pagi dia pun datang dekat office macam biasa. Jadi lepas dekat office macam biasa, dia buatlah kerja macam biasa. Tengah-tengah dia buat kerja tu dekat office tu, tiba-tiba ada seorang staf perempuan datang, staf perempuan yang sama yang ada di waktu kejadian malam sebelum tu. Jadi staf perempuan tu sampai, dia kata, Muaz, ini akak nak minta tolong kau ni. Kenapa kak? Dia kata, ada budak perempuan kerasukan. Tu Muaz kata, budak yang sama ke? Tak, kali ni budak lain yang kerasukan. Jadi si Muaz ni, dia fikir mungkin dia boleh bagi bantuan. Dia pun dengan beberapa orang staf perempuan pergi jumpa budak perempuan yang kerasukan tu. Dia tengok budak perempuan tu mengaruk-garuk, menjurit-jurit, berguling-guling. Jadi dengan dia punya semangat yang dia ada, dia baca ruqyah yang dia rasa betul, yang dia rasa boleh digunakan untuk meruqyah, dan dia pun pegang budak perempuan tu punya tangan, dia bacakan ayatul kursi dekat telinga, dia sembuh. Lepas tu dia cakap macam ni, pergi kau daripada budak ni, jangan kau ganggu budak ni lagi.
Dan selepas budak tu dengar apa yang dibisikkan oleh Muaz, dia pun pandanglah ke arah Muaz dan dia terus pengsan. Dan selepas beberapa ketika, budak tu pun sedar daripada pengsan dia. Akibat daripada peristiwa ni, semua orang dah mula pandang, Cik Muaz ni memang pandai meruqyah. Jadi next time kalau apa-apa berlaku, kita boleh panggil Cik Muaz ni. Jadi Muaz kata bukanlah dia rasa besar hati, tapi dia rasa bersyukur dia dapat membantu. Walaupun pada waktu tu dia pun bukan ustaz, tapi dia kata, benda ni tidaklah terlalu susah sangat. Jadi sebelum balik daripada office, dia singgahlah pergi beli burger. Lepas tu dia kata, lepas beli burger tu lebih kurang pukul 5 petang, dia makan burger. Sambil-sambil makan burger tu dia buatlah kerja. Habis je dia makan burger, tiba-tiba dekat perut dia ni, dia rasa macam menggelodak tau. Rasa macam ada benda yang bukan sakit perut, tapi macam ada benda yang bergerak-gerak dalam perutnya. Dah kenapa perut aku ni? Dia kata ada yang tak kena dengan perut aku, tapi dia diam je lah. Dia kata sebabnya pada malam tu dia ada majlis makan, tapi bukanlah majlis makan besar sangat. Ada kawan dia satu office jemput dia datang rumah sebab bininya masak lebih sikit. Beberapa orang kawan office lain pun dijemput sama. Jadi dia kata, alamak, perut dah tak sedap ni, nak tak nak kena juga penuhi jemputan daripada kawan. Lebih kurang lepas maghrib, dia pun bergeraklah pergi rumah kawan dia. Pada waktu tu dia kata macam ada yang tak kena dekat perut dia ni. Macam sakit perut, tapi bukan sakit perut, tapi macam ada benda bergerak aja. Dia kata ada je yang tak kena. Waktu tu juga dia dah mula rasa tak sedap dekat badan dia, rasa macam ada yang tak kena. Jadi bila dia masuk rumah tu, dekat dalam rumah kawan dia tu ada emak kawan dia. Emak kawan dia ni pun tegur, Muaz, kenapa muka macam pucat je, macam lain macam ni, kau sihat ke tidak? Sihat makcik, dia kata, cuma perut ni macam tak sedap. Itu angin ni apa tu dah dimasakkan ni, makan dulu, biar bila banyak makan angin pun terkeluar lah dalam apa nak cakap, terkeluar dekat lubang yang lain. Minta maaf. Bukan lawak tak sengaja. Dia kata, makanlah, makcik tu cakap, nanti biar angin tu keluar. Dia kata, logik juga apa yang makcik tu pasal. Dia pun makan. Lagi dia banyak makan, lagi dia rasa macam pening, dia rasa macam nak marah, dan dia ditambah dengan rasa yang mual macam nak muntah. Jadi dia pun tak sempat nak habiskan majlis, dia minta izin balik. Sampai dekat rumah tu belum sempat nak buka pintu, dia muntah. Jadi dia sempatlah ketuk pintu, bini dia buka pintu, mak dia pun keluar. Dah, Muaz kenapa ni Muaz? Muntah, dia kata dia muntah semua banyak gila dekat depan pintu. Jadi bini dengan mak dia ni, papah dia masuk dekat dalam rumah. Selang 2-3 langkah, muntah lagi. 2-3 langkah, muntah lagi. 2-3 langkah, muntah. Dia kata kali ni daripada pintu depan nak ke bilik air, dia muntah 5 tempat. 5 kali dia muntah. Dan yang pelik, setiap kali dia muntah, macam banyak gila dia makan. Dia pun tak tahu mana datangnya yang dia muntah tu. Padahal tadi dia makan sikit burger, lepas tu dia adalah makan pulut panggang lah sikit lah, tak banyak. Tapi yang dia muntahkan ni macam seminggu punya makanan lah. Sampai dekat bilik air dia dah lembik, dah rasa yang tak kena. Jadi bini dengan mak dia ni ambil keputusan untuk bawa dia ke klinik. Sampai dekat klinik, bukan klinik ni lah, hospital lah. Sampai dekat hospital, doktor kata dia ni kekurangan air. Muaz kata pada waktu tu walaupun dia sedar, tapi dia ada kekuatan yang lain macam. Dia kuat, dia kata. Dan dia rasa betul-betul marah. Dia tengok nurse dengan doktor yang ada dekat keliling itu, semua muka macam syaitan. Rasanya, dia kata, rasa macam nak tumbuk je seorang-seorang. Jadi disebabkan dia ni, doktor dah tengok macam kurang air, doktor pun masukkanlah air, drip, orang panggil drip. Waktu doktor masukkan air tu, dia mendodok. Dia kata dia marah gila dengan nurse yang masukkan air drip dekat tangan dia ni. Habis nurse tu drip, masukkan air, dia cabut benda tu sampai berdarah benda jadinya. Dia kata pada waktu tu tak tahu kenapa dia marah dengan semua orang. Dia rasa semua orang macam nak bunuh dia. Lepas tu dia mengamuk-ngamuk dekat wad kecemasan. Doktor kata, bawalah balik. Nanti huru-hara pula hospital ni. Jadi dia pun dengan bini dengan mak dia baliklah ke rumah. Sampai dekat rumah tu lebih kurang malam lah kan. Jadi bila sampai kat rumah tu, bini dia beritahulah dengan saudara mara. Dah tengok suami dia macam huru-hara macam ni. Muaz kata dia bukan tak sedar, dia sedar. Bila saudara mara dia datang, lagi dia marah, lagi dia menjerit-jerit. Dia kata macam ada yang tak kena dengan perasaan dia. Lepas dia habis menjerit, dia masuk pula menangis. Lepas menangis, menjerit balik. Dia kata benda tu berhenti bila pakcik dia azankan. Bila azan, dia kata dia rasa tenang dan dia tertidur. Sedar-sedar je dia dah azan subuh. Wah, dia kata dah azan subuh. Pada waktu tu dia rasa keadaan
badan dia okey tau. Dia tak rasa marah, dia tak rasa sedih. Jadi dia pun okey lah. Lepas sembahyang subuh semua, dia pun duduklah sarapan. Oh, bini dia seronok sangat tengok dia dah elok. Ingatkan dah elok. Lebih kurang pukul 11 pagi, hari yang seterusnya tu, pukul 11 pagi tiba-tiba Muaz rasa macam sedih sangat. Dia tak tahu kenapa perasaan dia terlalu sedih. Dia sangat merindukan pokok kelapa. Dia pun tak tahu kenapa dia rindu pokok kelapa, tapi dia, ya Allah, mak, rindu pokok kelapa, mak. Tak tahu kalau abang nak marah ke nak gelak pada waktu tu. Nangis dia kata, mak, rindu pokok kelapa, mak. Sedihnya, mana pokok kelapa, mak. Bini dia pun telefon lah pakcik-pakcik dia sekali lagi. Pakcik dia pun datang. Pakcik dia cakap, ada benda yang tak kena dengan budak ni. Jadi pakcik dia pun buatlah apa-apa bacaan-bacaan tak jalan. Lepas pakcik tu sembuh dekat muka, dimakinya pakcik tu. Oh, pakcik tu pula terkejut. Kali ni dia kata dia lebih kuat daripada hari sebelumnya. Tapi keadaan dia pada waktu tu sebenarnya sangat teruk sebab air dalam badan dia dah semakin kurang. Dia kata walaupun dia kuat tapi kaki dia lembik. Isteri dengan mak dan saudara mara dia ambil keputusan untuk bawa semula dia ke hospital. Sebab air dah betul-betul tak ada. Jadi sampai dekat hospital, drip sekali lagi. Pada waktu ni dia tetap melawan. Sebab dia kata dia dah lembik. Dia dah tak ada daya lagi nak bangun. Cumanya tetap juga dia marah tengok orang sekeliling. Tetap juga dia sedih dengan sebab terpisah dengan pokok kelapa. Jangan tanya abang kenapa pokok kelapa. Tak pokok pandan ke, pokok sirih ke, tak ada. Pokok kelapa dia kata. Sedih sangat, nak sangat kalau boleh kalau jumpa pokok kelapa tu nak dipeluk, nak diciumnya pokok kelapa tu. Kenapa tah dia pun tak tahu. Jadi selepas keadaan dia dah pulih, dah okey, dia pun dibawa suruh balik rumah. Sebab tak ada sakit, dia kata. Setakat sakit macam tu je. Sampai dekat rumah, kali ni dia kata dia dah ada tenaga. Dia lebih agresif dari sebelumnya. Habis semua barang-barang dihempaskan. Semua ada di kalangan tetamu yang datang ditumbuknya. Dia kata dia betul-betul kuat pada waktu ni. Pada masa yang sama, kawan dia yang sama tempat kerja datang sebab nak melawat tengok dia. Kawan dia kata, ini kerasukan lain macam. Kawan dia beritahu, pakcik saya ni memang pandai meruqyah. Kita bawa ke rumah pakcik saya. Jadi, si Muaz pun diikat. Dia kata dia pada waktu tu, dia sedar dia diikat. Dia dipegang. Pada waktu tu dia kata dia betul-betul marah. Perasaannya seperti macam semua orang ni nak bunuh dia. Dan dia perlu menyelamatkan diri dengan memeluk pokok kelapa. Tak tahulah kenapa. Dia kata dengan pokok kelapa lah akan menyelamatkan semuanya. Agaknya pokok kelapa tu ada tak tahu kenapa. Tapi dia kata itu yang dia ingat. Jadi dibawalah Muaz ni, dibawa pergi rumah pakcik tu. Pakcik tu tengok je. Ni tak teruknya. Dia kata dia sedakat datang untuk menguji. Jadi pakcik tu pun ambil bawang dan juga minyak, digaulkan dan disapukan bawang tu alin, orang kata kan, disapukan ke badan Muaz dan bawang tu dicempakkan ke lantai. Dibuat sebanyak 3 kali. Selepas 3 kali, Muaz kata tiba-tiba perasaan sedih, perasaan takut, perasaan marah, semua perasaan tu hilang. Dia rasa lapang. Cuma dia rasa penat badan dia. Jadi dia tanya dengan ustaz, dengan pakcik yang mengubat dia tu, apa sebenarnya yang berlaku? Rupanya pakcik tu cakap, awak ada buat sesuatu yang bukan awak punya kepakaran. Mungkin awak ada meruqyah seseorang, pada masa yang sama awak tak tahu pun cara yang sebenar untuk meruqyah. Muaz beritahu memang betul ada budak kerasukan, dia ingat nak tolong, dia pun meruqyah. Rupanya benda tu berpatah balik dekat dia yang menyebabkan dia rasa sedih, dia rasa sedih, dia rasa marah dan dia rasa macam nak tumbuk semua orang. Cuma Muaz kata, kenapa saya terlalu sedih nak jumpa sangat dengan pokok kelapa? Pakcik tu cakap, mungkin pokok kelapa tu tempat asalnya benda yang merasuk pelajar tu datang. Mungkin, dia kata. Dia pun tak tahu. Jadi balik rumah, sejak daripada tu Muaz kata memang taubat. Dia tak nak lagi tolong-tolong orang meruqyah-ruqyah selagi dia tak belajar betul-betul. Dia kata itu bukan kepakaran dia. Takut-takut nanti benda ni boleh memberi kesan buruk pada dia di kemudian hari. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Seperti biasa, sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan yang nak abang sampaikan.
Ucapan yang pertama datangnya daripada seorang suami yang bernama Muiz. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat isterinya yang bernama Halida, yang mana hari jadinya jatuh pada 5 hari bulan 10 hari itu, dengan ucapan selamat hari jadi buat isteri tercinta. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan baik dan dipermudahkan segala urusan oleh Allah Ta'ala. Pesanan yang kedua ni datangnya daripada Puan Zaini. Dia kata dia nak kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah buat adik ipar dia yang bernama Nur Afzan binti Zakaria, yang mana telah pun dijemput ilahi pada 23 hari bulan 9 yang lepas. Dia minta untuk kita semua sedekahkan, hadiahkan Al-Fatihah, dan ikhlas daripada daripada saya salam takziah daripada saya, dan kita doakan semoga almarhum ditempatkan bersama orang-orang yang beriman di dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ucapan hari jadi yang seterusnya, abang ucapkan daripada JSPL, ucapkan selamat hari jadi buat Ina Jebat, yang mana hari jadinya jatuh pada 30 hari bulan 9. Jadi daripada JSPL ucapkan selamat hari jadi buat Ina, semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Selamat hari jadi juga daripada JSPL ucapkan buat Hayati Abdul Syukur, yang mana hari jadinya jatuh pada 14 hari bulan 9. Dan sempena hari jadi ini, JSPL ucapkan selamat hari jadi, semoga panjang umur, sentiasa diberkati Allah dan dipermudahkan segala urusannya dunia dan di akhirat. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang anak yang bernama Hafizi Muid. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat mak dia yang bernama Rafiah Abdul Rahim. Hari jadi ini jatuh pada 28 hari bulan 9, dengan ucapan selamat hari jadi buat mak. Semoga Allah sentiasa merahmati mak dan sentiasa diberikan rezeki yang melimpah ruah serta kesihatan yang baik. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang adik. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat abang dia yang bernama Hafizul Zaharul Rizman Jantan. Dan kalau yang ni adiknya bernama Hasha Jantan. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat abangnya, yang mana hari jadinya jatuh pada 3 hari bulan 10, dengan ucapan selamat hari jadi buat abang tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmati abang di mana abang berada. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang anak dengan nickname-nya yang bernama Kakak Adik Manis. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat ibunya yang bernama Rohana Cik Ama. Hari jadinya jatuh pada 30 hari bulan 9, genap 73 tahun. Jadi dengan ucapan selamat hari jadi buat ibu, semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan sentiasa merahmati ibu walau di mana ibu berada. Dan ucapan hari jadi yang terakhir dari JSPL ucapkan buat Muhammad Alif Amri, yang mana hari jadinya jatuh pada 28 hari bulan 9, genap umur 27 tahun. Jadi daripada JSPL, selamat hari jadi, semoga panjang umur, murah rezeki, sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah. Terima kasih dengarkan cerita kali ini. Memang panjang ceritanya. Bila masuk 3 cerita memang panjang. Minta maaf sangat-sangat kalau terlalu panjang. Pada yang nak dapatkan perapan sate, sambal lara dan juga coklat chip, masih lagi abang sediakan link di bawah setiap video. Boleh tempah dekat situ. Jadi yang mana-mana nak merasai jualan-jualan abang. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.